Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita berada di kebun Cik Zakaria ataupun dikenali sebagai Pok Ia 5, Kampung Lubuk Jong, Asimah, Kelantan. Di mana beliau pernah menjadi usahawan tanaman limau pada tahun 90-an, di mana pada masa itu Encik Zakaria mengusahakan tanaman limau cokun yang mana benihnya termasuk di belah Siam. Seluas 31 ekar. Sehingga dia katakan pada masa itu limaunya diekspor sampai ke Thailand, sampai ke Chiang Rai sempadan dengan Burma. Jadi oleh kerana Cik Zakaria merasakan kerumitan untuk meneruskan usaha tanaman limau dan bercadang untuk menukar tanaman di tanah beliau daripada limau kepada kelapa sawit, durian dan getah, maka beliau telah melakukan pemugaran pada limau, pada pokok-pokok limau, dan tinggallah yang baki lebih kurang 4 ekar yang belum dipugar. Jadi sebagai meneruskan usaha Encik Zakaria supaya tanaman limau cokun dapat diteruskan, maka saya rasa berbesar hatilah untuk menyediakan benih-benih limau cokun untuk tanaman saudara-saudara kita di seluruh Malaysia, insya-Allah. Dan pada masa ini saya sedang berada di kebun Encik Zakaria untuk meneruskan usaha mengetut ranting-ranting limau untuk dijadikan benih. Jadi insya-Allah dalam masa 2 bulan daripada sekarang kita akan dapat menyediakan benih dalam polybag, insya-Allah. Jadi bersama saya kebetulan saya ada jumpa limau cokun yang kebetulan dah masak, tapi ni kecil aja. Pasal dia Encik Zakaria sudah lama tinggal kerja-kerja membaja, kerja-kerja memangkas dan meracun limau dia. Walau macam mana pun baki daripada yang pokok-pokok yang masih ada terus mengeluarkan hasil. Manis. Saya ada terjumpa sebiji 2 yang dah matang dan rasanya manis. Masa dulu saya pernah, masa saya belum kenal Encik Zakaria, saya pernah membeli dekat gerai beliau buah Great B yang mana 6 biji sekilo. Cik Zakaria dia ada kata yang besar, dia kata 4 biji sekilo. 4 biji sekilo dia kata. Dia kata tak jual, makanan raja-raja. Dia simpan untuk dia. Jadi yang saya ada ni lebih kurang 8 biji, 10 biji sekilo. Dia buah limau cokun ni, kalau di Malaysia saya pernah kenal satu limau yang seumpamanya banyak ditanam dulu zaman 70-an 80-an dulu di Felda-Felda, di Kampung Rahmat, Felda Calok di Terengganu. Di pekarangan rumah dia ada tanam limau seumpama ni, tapi nama dia limau langkat. Limau langkap. Limau langkap. Tapi dari segi keharuman je, saya dapati limau cokun lebih harum dan rasanya lebih manis, isinya rasa lebih langut. Lebih langut. Dalam keadaan tengah hari begini alangkah sedapnya
Kalau kita dapat mencari buah limau tu dari ladang tempatan yang tidak yang tidak diimport, yang mengandungi banyak vitamin C, dan makan dengan kadar air rangut begini. Memang cukup. Kalau kita simpan besok dia kulit akan jadi kuning. Buah dia bulat. Jadi hari ni saya seperti mana sudah tunjukkan cara. Jadi keratan ni saya buat 2-3 saiz. Ada yang besar, ada yang kecil. Siapa-siapa yang nak cepat tu, insya-Allah dia boleh gunakan anak daripada keratan yang dah besar. Berkenaan dengan keratan yang besar ni, ada orang bertanya, kalau kita tanam Tok Wan, apa ni dia berbuah. Lepas dia pulih daripada apa ni tanaman dalam atas tanah tu, dia terus berbuah kata Wan. Insya-Allah. Pasal daripada pengalaman saya, saya pernah saya punya jambu, jambu air, jambu madu, yang mana tuan dia dah nak musnahkan di pekarangan rumah dia dah besar dah. Saya tut besar pohon. Masya-Allah. Batang dia besar pohon. Saya pakai kampit beras yang 20 kilo untuk isi tanah. Masya-Allah. Saya pakai kampit beras yang 20 kilo untuk isi tanah. Lepas tu dalam masa sebulan lebih, 40 hari dah keluar akar dan saya potong balik tanam dekat rumah. Mula-mula bila dia ada rasa tanah, kita pun boleh akar-akar baru dah keluar, kita pun baja 12-12-17-2 NPK Blue. Lepas tu dalam masa 3 bulan lepas tu dia berbunga. Masya-Allah, lebat dia punya buah. Yang kita nak urus buah dia pun senang pasal pokok tu kecil, pokok tu rendah. Tuan-tuan perhatikan, saudara perhatikan buah-buah limau walaupun tidak diurus dengan sempurna tapi masih lebat bergayut. Bergayut buah. Buah ni kalau kita rajin, kita meracun tiap-tiap minggu, tak apa racun harga murah, tak apa racun serangga, penyengat apa tu. Insya-Allah dalam masa 2 bulan dia boleh jadi masak macam ni. Manis, buah dia rasa manis. Tengah-tengah hari begini sedap. Ni kira yang saya buat ni kira saiz besar sikit. Ni saiz besar. Ni saiz besar sikit. Saya panggil saiz nombor 2. Panggil ni saiz nombor 2. Ya, ada lagi besar, ada lagi kecil nombor 3. Ada juga kadang-kadang yang baru nak belajar buat anggur macam ni, dia muskil hidup ke tawan. Sebenarnya kerja pertanian ni, pokok-pokok dah besar macam ni, kadang-kadang kita rasa suka dan tapi kalau tak ada minat tak suka juga. Kalau kita ada minat kita suka. Kita panggil budak-budak panggil apa? Cuba kalau berjaya okey, kalau tak berjaya kita buat semula. Try and error budak-budak kata macam tu. Tapi tuan-tuan, saudara-saudara, bagi kita perkara tanaman ni kita boleh try and error. Tapi dalam beribadat kepada Allah SWT, kita tak boleh try and error. Kerana misal kata sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kita kena buat yang terbaik dan betul-betul mengikut hukum dan syarat dia semua. Misal kata kalau sembahyang kita tak betul, Fatihah tak betul, At-Tahiyat tak betul, maka kita betulkan. Pasal apa tuan-tuan, saudara? Kerana
yang kita bawa menghadap Allah SWT besok, kita bawa menghadap Allah SWT besok, dia tak ada try and error dah. Masa tu dia akan timbang yang mana ada. Kalau Tuhan tak terima, kalau Allah SWT tak terima, terus dia buang. Dan masa tunya, hukuman dia hanya, hukuman balasannya hanya dua, sama ada syurga atau neraka. Oleh itu tuan-tuan, saudara, anak-anak, perbetulkanlah bacaan dari segi sembahyang kita, yang mana rukun-rukun, rukun apa perkataan, rukun perbuatan, rukun hati, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi itu berbetulkan. Dan kita buat yang terbaik. Kita buat yang terbaik kerana itulah yang akan kita bawa menghadap Allah SWT daripada masyarakat esok. Jadi seandainya sembahyang kita tak terima tuan-tuan, saudara, maka amalan yang lain tidak akan diterima. Walaupun kita ada buat sedekah jariah, sedekah berjuta-juta, buat masjid beribu-ribu, pergi haji, pergi umrah beratus kali, tapi kalau sembahyang kita Allah SWT, maka sembahyang kita Allah tak terima, maka amalan kita semua tu sia-sia dan kita balasannya hanya neraka tuan-tuan, saudara. Jadi perhatikanlah, kalau kita kerja pertanian macam ni, kalau kita tak hidup sekali, kita boleh buat 2 kali. Tak hidup 2 kali, kita buat 3 kali. Kalau orang lain buat hidup, takkan kita buat tak hidup, insya-Allah. Macam kita kata anak-anak sekolah, anak sekolah yang dekat EU, dekat universiti, seandainya dia buat apa, tugasan yang apa pensyarah dia nak, pensyarah dia nak, dia pun buat yang terbaik, dia buat yang terbaik, tapi pensyarah dia tak terima, tugasan dia tu, pensyarah dia tak terima, maka pensyarah dia bagi peluang dia buat balik, dia kata, lepas tu hantar ke saya sekian-sekian masa. Tapi dari segi amalan kita pada Allah SWT, sembahyang, puasa, zakat, haji kita, masa kita menghadap Allah SWT besok, dia tak ada dia kata buat balik, tak ada dah. Pasal peluang sudah Allah SWT beri masa kita hidup atas dunia ni. Jadi kita gunakanlah masa sisa-sisa usia kita, kalau yang dah berumur atau kalau yang muda, carilah ilmu, carilah ilmu untuk beramal dengan amal yang betul, bukan sekadar main-main, bukan sekadar ikut-ikutan. Jadi kalau kita perhatikan banyak masa sekarang kebanyakannya, kalau kita tengok dari segi sembahyang, ramai yang buat tak betul. Kita tak kira dari segi bacaan, dari segi rukun perbuatan, rukun fi'li, banyak dah tak betul. Dari segi duduknya, dari segi rokoknya, dari segi sujudnya. Maka kita belajar dah puas hati dengan guru yang bertauliah, maka kita beramal, buatlah amal dengan ikhlas, insya-Allah Allah SWT akan terima. Pasal peluang Allah SWT beri sekali. Kalau kita buat kerja pertanian ni, kita boleh usahakan 2-3 kali, tak hidup sekali buat balik, tak hidup sekali buat balik. Tapi dari segi amalan kita tak boleh buat 2-3 kali. Selepas kita mati, kita tak boleh buat lagi. Jadi insya-Allah untuk hari ini, kongsian ilmu Tok Wan kepada saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu, insya-Allah apa yang baik Allah SWT, apa yang tidak baik daripada Tok Wan. Sekian, terima kasih, selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.